Dalam sepotong hadis sahih, ala unabbiukum bil akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kamu, kata Rasulullah, tentang dosa yang paling besar? Ada dua. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Selagi mana kita tak mati, kita menanggung satu tanggungjawab yang maha besar. Bukan maksud tanggungjawab anak yang soleh, bila mak ayah dah di ke bumi, ditimbus dekat kubur, dia balik, dia boleh isap rokok, tek gudang garam dari seberang. Tak ada. Maksudnya selagi mana tidak matinya kita, kita menanggung tanggungjawab sebagai anak. Kena ingat. Sebab itu benda ni besar. Sehingga disebutkan dalam sepotong hadis sahih, ala unabbiukum bil akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kamu, kata Rasulullah, tentang dosa yang paling besar? Ada dua. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Kita boleh rujuk dalam kitab Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Ada satu kitab namanya Al-Kabair, telah ditulis dalam bahasa Melayu. Ada 70 dosa besar. Dosa yang pertama menyekutukan Allah, dan dosa yang terakhir, dosa yang ke-70, iaitu mencela sahabat Nabi yang mulia. Termasuk dalam siri-siri dosa besar. Yang pertama sekali syirik. Kenapa syirik? Sebab syirik itu datu dosa yang Allah tak ampunkan. Allah sebut lagi dalam surah An-Nisa, saya kuatkan lagi hujah saya, ayat 48. Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguh-sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan dia dengan segala sesuatu. Macam mana maksud syirik itu? Menyamakan Tuhan dengan sesuatu, sama ada pada zatnya. Ada orang sembahyang, tuan-tuan, dia pejam mata. Bila dia pejam mata, dia lama-lama dia nampak kuning-kuning, dia kata Allah tu, ayah pin lah tu. Solat ini mata tengok tempat sujud, bukan pejam, makruh pejam mata. Tengok tempat sujud. Sebab tu tempat sujud kita, baik sajadah kita, sajadah yang tak ada apa-apa. Sebab tu terkadang ada orang-orang dia bawa apa dia? Dia bawa serban warna putih, letak kat bahu. Bila nak solat, letak kat sejadah. Sebab warna putih lebih fokus. Kalau sejadah kita ada kubah, macam-macam ada, satu, ada dua. Bila orang lama dia tengok tempat sujud, dia nampak kubah. Oh, kubah ni satu. Oh, kubah dia dua. Oh, kubah dia tiga. Lala tengok kubah saja, tuan-tuan. Erti kata lain, ada orang dia pejam mata, lama-lama dia nampak kuning, dia nampak cahaya, dia katakan Allah. Dia kata Allah sama dengan cahaya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah bukan cahaya, Allah bukan kuning, Allah bukan putih. Allah tak sama dengan apa yang kita gambarkan pada zatnya. Satu. Yang kedua, menyamakan, mensyirikkan Allah, menyamakan Allah pada apa? Pada namanya. Pada namanya. Sebab itu tak boleh letak anak nama Rahman, Rahim, tak boleh. Kena letak Abdur Rahman, Abdur Rahim. Hamba kepada Allah yang bersifat Maha Pemurah, yang bersifat Maha Penyayang. Sebab itu kita kena letak Abdun di hadapannya. Sebab nama Allah tak sama. Sebagai contoh, sifat Rahman, Pemurah. Allah diberi tak beri, sifat pemurah itu sebati dengan zat dia. Kita dipanggil dia tu pemurah, ustaz, mana tahu? Tadi dia sedekahkan surah An-Nur 5 kilo buah rambutan. Sebab dia beri, nampak dia pemurah. Tak beri, nampak dia tak pemurah. Bila beri, manusia ada tamak. Bila beri, dia tengok kawan-kawan. Musuh dia tak beri. Orang dia tak suka, dia tak beri. Orang yang dia suka, dia bagi banyak. Sebab ini sifat manusia. Dalam keadaan dia pemurah, dia tak sama dengan sifat Allah yang sifat pemurah. Tak sama. Yang ketiga, pada af'al, menyekutukan Allah pada perbuatannya.
mengatakan perbuatan Allah itu sama dengan makhluk. Tengok orang yang tadarus Quran, yang taranum, yang hebat qiraatnya, tajwid, berdengung-dengung, tapi dalam masa yang sama bila sampai kepada ayat-ayat hukum, mereka mempertikaikan hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik dalam mengatur urus hidup manusia, mencipta undang-undang? Mencipta undang-undang itu perbuatan Allah. Tiba-tiba di sana ada makhluk yang mengaku Islam, mengatakan ada undang-undang yang sama ataupun lebih sama pun tak boleh dengan undang-undang Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dia termasuk dalam kategori syirik. Dosa syirik Allah tak ampunkan. Sebab itu diletakkan nombor satu dosa syirik. Digandingkan dosa syirik itu dengan hadis sahih itu tadi, dengan al-isyraku billahi wa uququl walidain, iaitu menderhaka kedua orang ibu bapa. Menderhaka kedua orang ibu bapa itu digandingkan dengan dosa syirik. Kita nak tengok malam ni, kita ni merdeka ataupun tidak daripada dosa menderhaka ibu bapa malam ni. Kita nak cek diri kita. Jangan tengok orang. Jangan fikir pasal motor. Budak tu dah memang macam tu dah perangai dia. Kita fikir diri kita malam ni sebagai satu muhasabah. Pada malam menyambut 31 Ogos, kita kata kita merdeka. Cuba kita tengok merdeka ataupun tidak, atau pernah kita lakukan benda ini. Allah sebut dalam surah namanya surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah wa bil walidaini ihsana. Tengok, Allah patrikan satu kewajipan supaya kita mengabdi diri kepadanya dan jangan sekutukan dia, dan kepada kedua orang ibu bapa hendaklah kamu melakukan kebaikan. Maknanya wa imma mak ayah kita tak cantik, mak ayah kita bodoh, mak ayah kita itu cacat, mak ayah kita itu hitam, mak ayah kita itu banduan, mak ayah kita itu penori getah, mak ayah kita itu menelayan, mak ayah kita kayak kelapa sawit buat bendang, apapun dia itu mak ayah kita sudah diberikan oleh Allah satu jaminan. Allah patrikan supaya kita hormat padanya walaupun dia sembah berhala. Tak boleh kita kata celaka mak sebab tak Islam, hukumnya haram. Tengok, kalau kita nak mendidik anak, diajarkan oleh Allah satu surah yang cukup luar biasa, namanya surah tu Luqman. Kita bagi anak nama Luqman. Tuan-tuan, Luqman ni orang dia hitam. Adik tadi main bola kan? Ustaz tengok tadi 5 petang tadi, Ustaz duduk tepi pagar tengok budak sini main takraw, sini main bola, sebelah sini duduk motor isap rokok. Ustaz tengok kan? Macam adik ni bagus kan? Maknanya boleh datang surau sebab dekat-dekat situ ada main bola, boleh datang surau waktu malam maghrib ada kuliah. Oh, Ustaz suka. Ustaz suka orang-orang muda jiwa dia ada taman. Oh, Ustaz suka. Sebab saya, tuan-tuan, saya pernah jadi nazir dua penggal. Maknanya 6 tahun 2 penggal kan. Nazir. Masjid saya dulu tak ramai, satu sah pun tak ramai maghrib. Lepas tu saya ubah, buat program bagus-bagus. Maghrib sampai belakang orang semayang. Sekarang ni dah berapa? 8-9 sah. Kalau Jumaat itu pukul 12 dah penuh orang, sebab ada kuliah berkitab. Orang suka dengan program. Orang-orang muda saya belikan basikal fiksi tu. Satu biji kan RM600 kan, letak kat tengah masjid. 100 orang pemuda tadarus, rambut pacak-pacak merah, rantai punk is not dead, rock never die. Sentimental hot dog datang kan. Ustaz suka orang muda yang macam ni. Ada orang kata, Ustaz tengok budak tu lari dalam masjid. Biar je lari. Kenapa Ustaz kata je biar? Dia budak memang je lari. Yang duduk dengan kuliah tidur orang tua. Sebab anak kita kalau dia tak lari dalam masjid, kita mati, orang tak datang masjid. Faham deh?
Sebab anak ini dia akan sambung kerja mak ayah. Kalau mak ayah maghrib tengok TV, duduk je, view 4 juta tengok video, tengok TV petang-petang. Kalau ustaz kuliah, 2 saja view, 2 orang, itu pun satu tidur, satu terlelap. Tapi bila sebut begitulah, nak sebutnya adik, itulah bagusnya orang-orang muda yang dapat mari datang ke rumah Allah. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jazak. Minumlah tanwir kuku terbaik.